Shalom saudara sekalian. 亲爱的弟兄姊妹，主内平安。 Kita bersyukur boleh berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan. 我们感恩，我们再次相聚，一起敬拜神。 Hari ini kita akan belajar satu tema, Tuhan ajarlah kami berdoa. 今天我们学习的题目是神啊，求你教导我们祷告。 Sebelum kita baca Alkitab, mari kita berdoa. 我们读经之前一起祷告。 Bapa di surga kami bersyukur. 我们在天上的父啊，我们感谢你。 Pagi ini kami boleh datang beribadah kepada Engkau. 今天上午我们有机会来到你的面前敬拜你， Kami sudah menyanyi memuji nama-Mu. 我们已经借着唱诗来颂赞你。 Sekarang kami mau belajar firman-Mu. 现在我们要学习你的话语， Mohon Tuhan Engkau urapi kedua hamba-Mu 求神高莫你两位仆人， dan juga urapi setiap saudara-saudari yang 以及 mendengarkan. 每一位听到的弟兄姊妹。 Berfirmanlah kepada kami Tuhan, 神啊，求你对我们说话， hati kami sudah siap sedia. 我们的心已经预备聆听。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Saya mengajak saudara membuka satu ayat Alkitab, 我们翻开一处经文， yaitu di dalam Injil Lukas pasal ke-11 ayat pertama. 路加福音11章第1节， Injil Lukas pasal ke-11 ayat pertama. 路加福音第11章第1节， Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. 牧师为大家读。 Lukas pasal 11 ayat pertama, demikian kata Alkitab. Pada satu kali Yesus berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. 经上记着说，耶稣在一个地方祷告，祷告完了，有个门徒对他说：“求主教导我们祷告，像约翰教导他的门徒。” Saudara sekalian, waktu Natal saudara dibagi burung ini. 亲爱的弟兄姊妹们，圣诞节的时候，我们折了这样的一只鸟， Masih ingat burung ini? 还记得这只鸟吗？ Apa arti dari burung ini? 这只鸟预表着什么？ Masih ingat? 还记得吗？ Satu kata, 一个词， ya, pulang, ya betul. 回家， Pulang ke keluarga besar kita di gereja. 回到我们属灵的教会大家庭， Pulang kepada komunitas gereja kita di gereja kita di rumah Tuhan. 回到教会属灵的团体当中。 Hari ini saya tidak tahu burung saudara ada di mana. 牧师不知道你们的这只鸟去哪里了， Mungkin sudah digoreng ya. 可能被油炸了。 Tapi saudara, burung ini juga mengingatkan kita satu hal yang lain. 这只鸟同样也提醒我们另外一件事情， Supaya kita tidak hanya pulang ke rumah Tuhan, 我们不仅要回到神的家中， tapi kita belajar berkomunikasi dengan Tuhan. 我们要学会跟神沟通， Kita ingin membangun komunikasi bersama dengan Allah. 我们要建立与神之间的关系。 Sebab kalau kita pulang tidak berkomunikasi sama juga bohong. 即使是我们回家了，但是却没有与神沟通的话，那说明是说谎。 Beberapa hari yang lalu saya dengan Semu pergi ke mall dan makan di sebuah restoran. 前几天牧师跟师母去茂里的一家饭店吃饭， Waktu kami masuk ada sepasang suami istri duduk di satu tempat. 在同样的饭店有一对夫妻也在那边吃饭， Sang suami sibuk sekali telepon. 那位丈夫就是不停的在打电话， Dari saya duduk sampai saya selesai makan dia masih telepon. 从牧师进去坐在那里，一直到牧师吃完饭离开，他还在打电话。 Tangannya sibuk tunjuk kiri tunjuk kanan. 那只手左边右一下，右边右一下， Dan itu menunjukkan dia sedang bisnis besar. 可能说明他的生意很大。 Istrinya sedang sibuk scroll HP-nya. 他的太太对面就忙着刷手机， Lalu ada makanan di depan. 然后前面就是他们要吃的东西， Mereka makan bersama, 他们一起吃饭， tapi tidak komunikasi sama sekali. 却没有任何的交流， Itu bukan komunikasi. 这样不是沟通。 Sekali lagi saudara sekalian, burung ini mengingatkan kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan. 所以这只鸟再一次的提醒我们，我们需要跟神沟通。 Karena itu tema kita hari ini adalah Tuhan ajar kami berdoa. 所以今天的题目是主啊，教导我们祷告。
Dari permohonan murid ini kita belajar 2 pelajaran yang penting. 就着门徒的2个请求，我们学会了2点重要的信息。 Yang pertama, murid-murid memandang doa itu sangat penting. 第一个就是门徒觉得祷告非常重要， Karena itu mereka mau belajar berdoa. 所以他们要学习祷告。 Kalau tidak penting pasti mereka tidak mau belajar. 如果不重要，他们也没必要学习。 Pengalaman hidup kita juga mengatakan hal yang sama. 我们的生命当中也是如此， Kita hanya mau belajar hal-hal yang penting. 我们要学习那些重要的事情。 Kalau setelah kebaktian ini saya berikan pengumuman kepada saudara. 如果这堂讲道结束了以后，牧师有个信息要宣布， Tolong tinggal sebentar ya. 先别回家哦， Saya mau ngajar kamu sesuatu. 我要教你们一件事情， Ngajar saudara bikin burung. 然后教你们怎么折这只鸟。 Saudara mau tinggal nggak? 要不要留下？ Pasti nggak mau. 肯定不要， Karena bikin burung ini nggak penting. 因为折这只鸟不重要， Kita hanya mau belajar yang penting. 我们只要学习那些重要的。 Hari ini banyak orang sadar akan kesehatan. 现在很多人觉得健康很重要， Maka dia pergi kursus senam. 所以他们要去刻意去参加一些课程， Belajar yoga, belajar pilates. 瑜伽还有比拉提。 Nah di sana mereka belajar kursusnya mahal sekali. 他们这样的特殊课程其实学费很贵， Satu sesi ratusan ribu rupiah. 一节课可能要几百千， Tapi karena mereka anggap itu penting, 因为他们认为很重要， mereka mau belajar. 他们要学习， Dan mereka mau bayar juga. 所以他们也宁可付钱。 Tapi bagi orang yang menganggap itu tidak penting, 对于那些认为不重要的人来说， seperti saya, 像牧师 suruh bayar ratusan ribu, 让牧师付几百千， tentu saya tidak mau. 肯定不要， Gratis pun belum tentu saya mau ikut. 免费都不一定要参加， Karena saya anggap itu tidak penting 因 bagi 为牧 saya. 师觉得不重要。 Jadi saudara sekalian, murid-murid meminta Yesus mengajar mereka karena mereka menganggap doa itu penting. 因为门徒要主耶稣教他们祷告，因为他们觉得祷告很重要。 Dan hal ini menjadi satu poin yang sangat krusial dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. 所以对于我们信徒来说，这件事情对我们来说也非常重要。 Seorang penulis bernama Richard Foster menulis demikian. 有一个神学家，他叫理查德·福斯特，他这样写道： Kita semua tahu doa adalah sesuatu yang harus kita lakukan. 我们都知道，我们必须要祷告。 Kita juga tahu bahwa doa adalah sesuatu yang ingin kita lakukan. 我们也知道，我们都应该存着渴慕的心去祷告。 Tapi kenyataannya kita jarang berdoa. 但实际上，我们却很少祷告。 Mengapa demikian? 为什么？ Jawabannya klasik, yaitu karena kita sibuk. 有这样一个非常经典的答案，就是说我们好忙。 Memang kita sibuk dalam banyak hal, 可能我们在很多事情上都很忙， dengan pekerjaan kita, 可能我们的工作， dengan tanggung jawab keluarga 还 kita, 有在家庭的义务， dan banyak hal penting lainnya. 还有很多重要的事情。 Namun Richard Foster mengatakan, 所以理查德·福斯特他这样说道： sesibuk apapun juga kita, 无论你怎么忙， kita tidak berhenti makan. 我们从来没有忘记吃饭。 Kita tidak mengatakan karena saya sibuk maka 3 hari saya tidak makan. 没有人这样说，因为我太忙了，所以3天不用吃饭。 Karena saya terlalu sibuk 3 hari saya tidak tidur. 所以我太忙了，所以3天不用睡觉。 Yang lebih parah karena saya sibuk maka 1 bulan saya tidak mandi. 更严重的是，因为我太忙了，1个月不用洗澡， Tidak ganti baju. 也不用换衣服， Enggak saudara sekalian. 没有这样的。 Sesibuk apapun juga kita tetap makan. 无论怎么忙，我们都要吃饭。 Mengapa? 为什么？ Karena kita menganggap semua itu penting. 因为我们觉得吃饭很重要。 Jadi Richard menyimpulkan, 所以理查德这样总结道： pada dasarnya hanya ada satu alasan kita tidak berdoa atau kurang berdoa. 所以基本上不祷告只有一个理由， Karena kita menganggap itu tidak penting. 因为我们觉得祷告不重要。 Bagaimana kehidupan saudara? 所以弟兄姊妹，我们的生命境况如何？ Apakah saudara rajin berdoa? 你们殷勤祷告吗？ Apakah saudara suka berdoa? 你们喜欢祷告吗？ Apakah hidup saudara mengandalkan doa? 还你的生命倚靠祷告吗？ Saudara, saya tidak berharap setelah khotbah ini saudara pulang dengan kepala tertunduk, merasa tertuduh dan bersalah. 牧师不希望弟兄姊妹们听完这篇道回答以后垂头丧气，而且灰心，觉得很内疚。 Saudara merasa dimarahi oleh saya karena doa saudara berantakan. 弟兄姊妹们觉得被牧师骂了，因为我们祷告不太好。 Saya tidak berharap demikian. 牧师不希望这样， Tapi doa saya adalah setelah saudara mendengar khotbah ini, 所以牧师希望当我们听完这篇道以后， saudara pulang dengan semangat baru. 我们回家以后重新得力， Ingin memiliki kehidupan doa pribadi yang lebih baik. 我们要有一个更好的祷告的生命。 Seperti burung yang saya ceritakan di awal tadi.
如同刚开始说的这只鸟， Kita selalu ingat pulang ke rumah Tuhan. 我们总是要记得回到神的家 Kita 中， selalu ingat datang ke hadirat Tuhan. 我们要记得来到神的面前， Kita selalu ingat untuk berdoa kepada Tuhan. 我们也要记得我们要不断在神面前祷告， Karena kita punya Bapa di surga. 因为我们有位在天上的父。 Kemudian ada seorang jemaat bertanya kepada seorang teolog. 所以有这样一位会友问一位神学家， Menurut Bapak, doa itu kewajiban kita 就你来说，祷告是我们的义务吗？ atau doa itu adalah hak kita? 还是我们的权利呢？ Kalau saya tanya kepada saudara, 如果今天牧师问我们的弟兄姊妹， apakah doa itu kewajiban kita 祷告是我们的义务吗？ atau doa itu adalah hak kita? 还是我们的权利呢？ Saudara teolog itu menjawab, 神学家这样说： doa itu bukan kewajiban juga bukan hak. 祷告并不是我们的义务，也不是我们的权利。 Doa adalah bagian yang melekat pada identitas kita sebagai seorang percaya. 祷告是我们作为一个信徒生命的一个表征。 Dengan kata lain, semua orang percaya adalah orang yang berdoa 所以换句话说，所有的信徒都要祷告， dan tidak ada orang percaya yang tidak berdoa. 没有一个信徒不祷告。 Ibarat seekor ikan. 如同一条鱼， Bagi ikan, berenang itu kewajiban atau haknya? 游泳是鱼的义务还是他的权利？ Bukan kewajiban juga bukan hak. 不是他的义务，亦不该是他的权利。 Tapi berenang adalah bagian yang melekat pada identitasnya sebagai seekor ikan. 一条鱼会游泳是它本质的一部分。 Ada tidak ikan yang tidak berenang? 有没有不游泳的鱼呢？ Ada tidak ikan yang tidak berenang? 有没有不游泳的鱼？ Ada. 有， Ikan asin. 臭咸鱼。 Ikan asin berenang di dalam panci. 所以臭咸鱼在锅里游泳。 Jadi jika ikan tidak berenang, 如果鱼不游泳， dia sudah kehilangan bagian yang melekat di dalam identitasnya. 所以如果一条鱼不游泳，它就失去了它生命本质的一部分。 Demikian juga dengan saudara dan saya. 也如同我们一样， Sebagai orang percaya, jika kita tidak berdoa, 如果作为信徒我们不祷告， maka kita kehilangan hakikat kita sebagai orang percaya. 我们就失去了我们作为信徒的本质。 Dan saya percaya saudara berdoa. 我们相信弟兄姊妹们都祷告， Tapi doa kita itu dibagi menjadi 4 tingkatan. 但是我们的祷告却分为4个等级。 Tingkatan pertama 第一级， adalah tindakan orang Kristen yang berdoa tapi doa ala kadarnya. 所以一个祷告的信徒，但是他只是偶尔祷告， Dia berdoa menjadi kebiasaan. 所以他作为祷告只是他的一个常态而已。 Dia berdoa waktu makan. 他吃饭的时候祷告， Dan saya percaya doa makan saudara 50 tahun tidak pernah berubah. Betul tidak? Doa makan itu 50 tahun yang lalu sama, sekarang masih sama. 饭前祷告，牧师相信可能我们50年不变，50年前如何祷告，现在还是那个祷告。 Yang kedua doa sebelum tidur. 第二个就是睡前祷 Dan 告， banyak orang doa tidurnya panjang sekali karena malamnya dia berdoa aminnya besok pagi. 很多人的睡前祷告最长就是睡觉之前祷告，阿门是第二天早上， Ini kelompok orang pertama. 这是第一组， Doa ala kadarnya. 所以只是偶尔性的祷告。 Kelompok orang kedua, 第二种 doa ada ala kadarnya, 敷衍性的祷告， tapi doa sungguh-sungguh kalau menemui masalah. 他的祷告只有在遇到困难的时候才最恳切。 Waktu anak sakit dia sungguh-sungguh berdoa. 如果孩子病了，他恳切祷告； Waktu bisnis bermasalah dia sungguh-sungguh berdoa. 生意上出问题了，他又恳切祷告。 Ini lebih baik daripada yang pertama. 所以第二个要比第一个要好一点。 Doa jenis ketiga 第三种， yaitu doa ala kadarnya, 所以敷衍性的祷告。 tetapi waktu kepepet, waktu kesulitan pun dia tidak berdoa. 所以哪怕是有困难了，哪怕是遇到困境了，他也不祷告， Karena dia lupa sama Tuhan 因为他忘记神了， atau tidak percaya kepada Tuhan 或者是他根本就不信 atau 神， menganggap doa itu tidak penting. 所以他认为祷告不重要。 Lebih penting mengandalkan kuasa sendiri. 那更重要的是靠自己。 Yang keempat 第四点 adalah orang yang mengerti pentingnya doa 是那些明白祷告意义的人， dan di dalam hidupnya ada doa yang sungguh-sungguh. 所以在他的生命当中，他不断的恳切祷 Saya 告。 berharap saudara adalah jenis orang keempat 牧师希望我们都是第四种人， atau minimal kita bertekad menjadi seperti orang keempat. 至少我们要有像第四种人的那种心智。 Waktu saya sekolah di seminari di Singapore Bible College, 当牧师在新加坡神学院进修的时候，
Waktu itu kami tinggal di asrama bersama dengan orang dari 21 negara. 所以牧师跟来自21个不同国家的这些 Masing-masing orang 人 dari 在一起。 masing-masing orang dari negara itu punya sifat yang berbeda-beda. 所以来自不同国家的人都有着不同的特点。 Orang India 印度人， tidurnya itu jam 3 jam 4. 印度三哥睡觉是3点到4点， Jam 7 dia bangun untuk kuliah jam 8. 7点起床，然后8点上课。 Orang Indonesia 印尼人 ciri khasnya apa? 特点是什么？ Pagi-pagi pasti bangun mandi. 一大早就起床洗澡。 Jadi pagi-pagi lihat kalau di toilet ada orang mandi itu pasti orang Indonesia. 如果一大早在洗澡间看到的，肯定是印尼人啊，印尼信徒 Ini dan. 仆人。 Kalau orang Korea 如果是韩国人， apa ciri khasnya? 他的特点是什么？ Mahasiswa Korea itu rajin sekali berdoa. 所以那些进修生他们非常殷勤的祷告。 Kami tinggal di asrama dengan ranjang tingkat. 牧师他们住的是上下铺， Ada satu teman tidur di lantai atas. 有的是有一位仆人是进修生是上铺， Dia di bawahnya itu orang Korea. 下铺是一个韩国的进修生。 Lalu satu pagi 有一天早上 jam 44点， teman saya itu terbangun. 牧师的朋友起床了， Dia kira sedang gempa. 他觉得是地震了， Ternyata temannya orang Korea di bawah lagi berlutut berdoa. 原来是下铺那位韩国的进修生在跪着祷告。 Dia tidak hanya berdoa, 他不仅是跪在那里祷告， dia goyang-goyang ranjangnya. 他还晃床， Lalu doa dengan nyaring sekali. 然后他一边祷告他一边唱歌。 Doa bukan 10 menit, bukan 20 menit. 不仅是10分钟，也不是20分钟 Tapi 2 jam ，2个小时， dengan suara yang nyaring. 而且他的声音很大。 Apa yang dia doakan? 他祷告什么？ Kami tidak tahu. 不知道， Karena dia doa pakai bahasa Korea. 因为他用韩语在祷告。 Saudara, itulah ciri khas orang Korea. 这是韩国信徒的特征， Maka tidak mengherankan gereja di Korea maju. 所以韩国教会的复兴，我们并不觉得稀奇。 Orang Korea kerohaniannya baik. 他们的灵性很好， Karena mereka suka berdoa. 因为他们喜欢祷告。 Doa saya untuk jemaat GKY Puri adalah 牧师为我们信徒的祷告， kita adalah orang yang suka berdoa. 我们喜欢祷告， Kita rajin berdoa. 殷勤祷告， Kita hidup mengandalkan doa. 我们的生命依靠祷告。 Karena surat Yakobus mengatakan doa orang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. 雅各书记载一人所发的祈祷的能力是很大的， Kita baca 是 bersama-sama 大 ya. 有功效的。 Kalimat dalam dalam warna merah itu ya. Kalimat dalam warna merah. 1, 2, 3. Doa orang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Biarlah kita naik kelas di dalam kehidupan berdoa. 所以我们在祷告的生命当中，我们要更进一步。 Supaya kita tidak doa ala kadarnya. 我们不是敷衍的祷告， Kita lebih rajin berdoa. 我们要更殷勤的祷告。 Dan kita mengandalkan atau memanjatkan doa yang berkualitas. 我们要有一个非常有质量的祷告。 Seperti apa doa yang berkualitas? 什么样的祷告才是有质量的祷告？ Itulah pelajaran kita kedua. 今天我们学习的第二点， Kalau pertama murid memandang doa itu penting. 第一点就是门徒认为祷告很重要。 Yang kedua murid tidak tahu bagaimana cara berdoa yang benar. 第二点就是门徒并不知道如何祷告才是一个正确的祷 Di 告。 awal ayat Alkitab berkata bahwa Yesus pergi berdoa di satu tempat. 在这一节经文的开始，主耶稣在一个地方祷告。 Selesai berdoa murid datang kepada Yesus. 当主耶稣祷告完了以后，他的门徒来到他这里， Mereka ingin berdoa seperti Yesus. 他们也想像主耶稣那样祷告。 Lalu di akhir dikatakan mereka ingin berdoa seperti Yohanes mengajarkan murid-muridnya berdoa. 这一节的最后是他们也希望像约翰教导他的门徒那样祷告。 Pada waktu itu ada tradisi di kalangan orang Yahudi. 在那个时候，对于犹太人来说有这样的一个传统： Seorang laki-laki kalau dia sudah umur 30 tahun, 作为一个男的，当他到了30岁以后， kalau dia punya ilmu yang tinggi, 如果他有个很高的学问， kalau dia punya pendidikan yang baik, 他有个很高的受 dia 到了很 boleh 高的教 keluar 育， dia boleh keluar menjadi seorang rabi. 所以他可以成为一个拉比， Dia boleh menyuruh orang-orang mengikut dia. 他可以叫一些人跟随他。 Dan biasanya para rabi itu akan mengajar doa khusus kepada kelompoknya. 所以拉比会教导他的这一圈的门徒有一个特别的祷告， Dan doa itu hanya berlaku untuk kelompoknya. 而且只在这个他们自己的小组 Itu 当 yang 中进行。 dilakukan oleh Yohanes.
这个就是约翰所做的。 Murid-murid datang kepada Yesus. 门徒到耶稣这里 Kelompok Yohanes punya doanya, 说，约翰的门徒有他们的祷告， tapi kelompok Yesus tidak ada doanya. 主耶稣的这一小群却没有。 Yesus tidak mengajarkan doa khusus kepada mereka. 主耶稣并没有教导他们特殊的祷告。 Karena Yesus bukan hanya pemimpin kelompok kecil, 那因为主耶稣并不只是带领他们这个小组， tapi Yesus adalah juru selamat dunia. 而且主耶稣是这个世界的救主， Maka Yesus mengajarkan satu doa yang berlaku untuk seluruh dunia. 所以主耶稣教导了一个针对这个世界的祷告。 Doa yang berlaku untuk semua orang dari segala zaman. 所以主耶稣教导的是从历世历代的门徒的祷告。 Jadi selanjutnya kita melihat Yesus mengajarkan mereka berdoa. 那我们再接下来看主耶稣教导他的门徒祷告。 Catatan Injil Lukas mencatat doa Bapa kami versi singkatnya. 但路加福音记载的这个主导文是比较简短的， Sedangkan versi lengkapnya di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. 所以完整的祷告是在马太福音第6章9到13节。 Doa ini Yesus mengajarkan tentang unsur-unsur apakah yang penting yang ada di dalam sebuah doa. 在这个祷告当中，主耶稣教导了在祷告当中的几个要素， Dan ini menjadi bahan pelajaran kita hari ini. 这也是今天我们所学习的内容。 Yang pertama, 第一点， satu tujuan doa, 第一个就是我们祷告的目的， yaitu berdoa kepada Bapa di surga 祷告我们在天上的父， melalui nama Tuhan Yesus. 借着耶稣基督的名。 Karena itu setiap akhir doa kita katakan demi nama Tuhan Yesus. 所以是每次祷告的结尾，我们都说奉耶稣基督的名。 Mengapa demi nama Tuhan Yesus? 为什么要奉耶稣基督的 Karena 名 kita 呢？ mencapai Bapa dengan mengandalkan jasa Yesus Kristus. 因为我们可以到父神那里去，是借着耶稣基督的功劳。 Dan kita berdoa kepada Allah Bapa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. 我们祷告的是主耶稣教导的我们那位父， Bukan kepada Allah yang lain. 不是别的什么神。 Jadi penting ya selesai doa kita katakan demi nama Tuhan Yesus. 所以当我们祷告结束说奉耶稣基督的名很重要， Doa kita ditujukan kepada Allah Bapa di surga. 我们的祷告是去到我们在天上的父那里。 Yang kedua, 第二点 satu pengagungan. 是一个称颂， Dikuduskanlah namamu. 愿人都尊你的名为圣。 Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal ke-6, 当我们看以赛亚书第6章， ketika Yesaya melihat sedikit cicipan surga, 当以赛亚看到了一点点关于天国的意象， ada malaikat-malaikat berterbangan memuji Allah di surga. 他看着天使在天上飞翔，并且称 Apa yang 颂 mereka 神。 katakan? 他们说什么？ Kudus, kudus, kuduslah 他们说 Tuhan. 圣哉，圣哉，圣哉，我们的神。 Jadi di dalam doa kita, 所以这是我们的祷告， kita juga belajar mengagungkan Tuhan. 我们要学习称颂神， Memuji kebesaran Tuhan. 称颂神的伟大。 Yang ketiga, 第三， satu tekad 有一个心智， untuk hidup di dalam kehendak Allah. 所以我们要活在神的旨意当中。 Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. 愿你的旨意行在地上，如同行在天上。 Datanglah kerajaanmu, 你的旨意行在地 jadilah 上， kehendakmu di hidupku seperti di surga. 所以把我的生命在地上也如同在天上一样， Satu tekad untuk taat kepada kehendak Tuhan. 要顺服神旨意的心智。 Untuk menerapkan apa yang kita pelajari. 所以我们要行出我们所学习的。 Misalnya, 比如说， hari Minggu di gereja kita belajar. 在这主日我们在教会学习， Kita harus mengampuni. 我们学习赦免， Itulah kehendak Allah. 这是神的旨意。 Maka waktu kita berdoa, 当我们祷告时， Tuhan setelah mendengar firman-Mu, 当我们听了神的道， saya bertekad untuk belajar mengampuni. 我们要有心智去学习赦免别人。 Mengampuni si A, si B, si C yang masih sakit hatiku bagi mereka. 我去赦免 A、B、C 那些伤害我的人， Jadi itulah isi doa kita. 这是我们祷告的内容。 Yang keempat, 第四点， sebuah permohonan. 一个恳求， Dalam bahasa aslinya, 就原文来说， berilah kami pada hari ini roti harian kami. 我们日用的面包你赐给我们， Our daily bread, roti yang perlu kami makan. 我们日用的饮食， Jadi 你 ini melambangkan kebutuhan kita sehari-hari. 预表着我们日用所需。 Kita boleh memohon kebutuhan kita kepada Tuhan. 我们可以向神求我们所需要的， Tidak hanya untuk makanan, 不仅是吃的， tapi untuk pakaian, 我们穿的、 untuk pekerjaan, 工作、 untuk kesehatan, 健康、 untuk hikmat, 信息、智慧， untuk keluarga kita. 还有我们的家庭。 Yang kelima, 第五点， satu pengakuan dosa. 一个认罪。 Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 免我们的债，如同我们免了人的债。 Jadi di dalam doa tidak melulu meminta.
所以在我们的祷告当中，不是一味的去要， tapi juga ada doa pengakuan dosa. 也有一个认罪。 Yang keenam, 第六， satu permohonan perlindungan, 求神的保守， sebuah kewaspadaan. 有个警醒， Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. 不叫我们遇见试探， Lindungilah keluarga kami. 救我们脱离凶恶， Lindungilah pekerjaan kami. 保守我的工作， Lindungilah kesehatan kami dan kehidupan saya. 保守我的健康，保守我的生命。 Dan terakhir, 最后 sebuah pujian. 一个赞美， Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. 因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。 Saudara, ini yang disebut dengan doa yang lebih berkualitas. 所以这个就是更有质量的祷告。 Sebab kalau kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, 如果我们不知道我们需要祷告些什么的话， kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana berdoa. 我们也不知道怎么祷告的话， Kita boleh memasukkan unsur-unsur ini di dalam doa kita. 所以我们可以把这几点要素进到我们的祷告 Saya 当中。 percaya kalau kita doa ikuti 7 unsur ini, 我们相信，如果我们的祷告里有这7点要素， kita mengagungkan Tuhan. 我们要称颂神。 Kami bersyukur karena Engkau pencipta langit dan bumi. 我们感谢也因为你创造了万有。 Kami bersyukur untuk kebesaran-Mu yang mengatasi segala Allah. 我们赞美你的大能，你高过万神之上。 Itu bagian dari doa kita. 这是我们祷告的一部分。 Kita juga bertekad untuk menjalankan perintah Tuhan. 我们要有个心智，要顺从神的旨 Kalau 意。 7 unsur ini kita masukkan, 如果这7点我们都有涵括的话， saya percaya satu doa 10 menit tidak cukup. 所以我相信，如果这样的祷告10分钟是不够的。 Tapi pada kenyataannya, 但实际上， sebenarnya doa kita selama ini paling banyak unsur nomor berapa? 那到现在为止，我们的祷告最多的是哪一个因素？ Ayo jujur, lebih banyak nomor berapa? 诚诚实实的说，第几？ Nomor 第几？ 4. Nomor 4 saja saudara 第 sekalian. 4，就只有第4。 Kita datang hanya mohon. Laporan selesai demi nama Tuhan Yesus. Amin. 我们就只会要啊，汇报完了，奉主耶稣基督的名。 Kita lupa mengagungkan nama Tuhan. 我们忘记称颂神， Kita lupa mengakui dosa kita. 我们忘记认罪， Kita lupa meminta perlindungan dari Tuhan untuk keluarga kita. 我们忘记求神保守以及我们的家庭。 Jadi kalau kita bisa berdoa seperti ini, 如果我们可以这样祷告的话， maka kita akan memiliki kehidupan doa yang baik. 那我们就会有个很好的祷告的生命。 Saudara, gereja sering mengadakan apa yang disebut dengan doa semalam suntuk. 那我们经常教会会说要通宵祷告， Bahasa Indonesia kurang baik ya, 印尼文不是太好。 karena setelah doa semalam jadi suntuk. Ya, jadi nggak bagus katanya ya. Jadi akhirnya diubah menjadi doa semalam-malaman. Jadi doa semalam-malaman. 然后印尼文的翻译就是说通宵祷告，最后就大家非常的枯燥乏味，所以改了这样的说法，就是要通宵达旦祷告。 Jadi kita mulai pukul 9 malam 我们9点开始， sampai kepada besok pagi jam 6. 到第2天早上6点结束。 Ada orang bertanya, 有人这样问， sepanjang itu doa apaan sih? 祷告那么久，祷告些什 Berjam-jam 么呀？ gimana doanya? 祷告了那么多 Saudara, 小 kalau 时， kita 祷 ingat 告什么？ unsur-unsur seperti ini, 如果有这样些因素在里面， maka 6 jam, 5 jam itu akan cepat berlalu. 所以哪怕是6、7个小时也很快过。 Karena kita akan ambil waktu khusus di dalam doa memuji, mengagungkan nama Tuhan. 我们有特别的时间去称颂神， Ada waktu khusus kita mengajukan permohonan kepada 我们 Tuhan. 有特殊的时间向神祈求， Ada waktu khusus untuk mengaku dosa kita. 有特殊的时间在神面前认罪。 Jadi kita berdoa supaya kita tidak hanya memohon, 所以我们的祷告不要一味的求， tapi kita berdoa secara seimbang. 所以我们的祷告要有平衡性。 Saudara, berdoa itu memang gampang-gampang susah. 祷告看似容易，其实不容易。 Secara teori semua orang bisa berdoa. 理论上讲，每个人都会祷告， Karena pada dasarnya doa adalah berbicara kepada Allah. 所以基本上来说，祷告也就是跟神说话而已。 Namun dalam prakteknya 但实际上， banyak orang percaya tidak berdoa 很多信徒不祷告， atau doa ala kadarnya. 而且是敷衍性的祷告。 Karena kita kehabisan kata-kata waktu berdoa, 第一个，当我们祷告的时候词穷了，
Karena kita tidak tahu cara berdoa, apa yang harus didoakan? 第二个不知道怎么祷告或者为什么祷告， Atau kita lalai, kita lupa berdoa. 所以我们忽略掉了不祷告。 Karena itu kita perlu disiplin di dalam berdoa. 所以我们要在祷告上操练， Maka doa itu disebut dengan disiplin rohani. 所以祷告称之为属灵的操练， Sama seperti olahraga. 如同运动一样。 Kita semua tahu perlu berolahraga. 我们都知道需要运动， Tapi berapa orang yang sungguh-sungguh berolahraga? 但是付诸行动的又有几个人呢？ Sedikit sekali. 很少的人， Karena secara fisik kita kurang disiplin. 因为我们肉体上不够操练， Rohani kita juga perlu disiplin. 我们的属灵上也没有任何操练。 Karena itu kita mohon Tuhan menolong kita. 我们求神帮助我们， Kita juga perlu berusaha. 我们也需要付诸行动。 Ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk memiliki disiplin rohani. 我们可以在在祷告操练上有3点可以做的。 Yang pertama, 第一点， berdoa pada waktu yang tetap. 所以我们要在固定的时候祷告， Sebelum tidur kita berdoa. 睡前我们祷告。 Berdoa masukkan unsur-unsur 7 unsur doa Bapa kami yang saya sebutkan di atas. 祷告的时候可以包括那7点要素， Tapi untuk yang sebelum tidur saya kurang menganjurkan karena biasanya kita tertidur. 但是这个睡前祷告并不是很推荐，因为祷告就困了。 Lebih baik setelah kita bangun. 最好的就是我们起床的祷告， Waktu kita masih segar, 当我们还清醒的时候， kita berdoa. 我们要祷告。 Tapi seringkali doa kita kalah sama gadget kita. 有的时候我们的祷告输给了我们的手机， Bangun-bangun kita sudah lihat WA. 早上起床后我们就开始看手机 WA， Atau sebelum berangkat kerja. 当我们还没有上班前我们祷告， Atau waktu istirahat kerja. 当我们在工作间歇的时候祷 Yang 告。 penting kita ambil satu waktu khusus 所以重要的是我们要有一个特殊的时 untuk 间， berkomunikasi pribadi dengan Tuhan. 我们与神之间个别沟通， Sehingga kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. 所以我们在神面前有这样的一个心智。 Yang kedua, 第二点， kita memiliki kelompok doa. 我们要有一个祷告的小组， Kelompok doa di kantor, di gereja, di persekutuan, di keluarga, dan di kalangan teman. 所以在教会、在工作地方、在朋友之间、在家庭里头， Kembali kepada analogi olahraga. 还有比如说再回到运动这个比喻上， Seringkali kalau doa olahraga sendiri kita malas. 如果我们一个人去运动很懒， Tapi kalau kita olahraga bareng, 如果我们一起运动的话， ramai-ramai pergi berolahraga, 大家一起去运动， kita lebih semangat. 我们就更加的有力气。 Mengapa? 为什么？ Karena setelah olahraga kita pergi makan bareng. Itu semangat, saudara-saudara. 运动完了可以一起去吃大餐， Jadi teman-teman itu bisa menambah semangat kita. 所以朋友们之间可以彼此加添心力。 Yang ketiga, 第3点， gereja menyediakan satu sarana berdoa untuk saudara dan saya. 教会的也提供了一个大家一起祷告的一个途径， Mari saudara rajin ikut kebaktian doa. 所以弟兄姊妹们要殷勤参加祷告会。 Setiap Rabu pukul 9 ketika saya ikut kebaktian doa, 所以每一个星期3的晚上7点，我们跟教会的祷告 saya 会， selalu diingatkan 2 hal. 牧师经常提醒2点。 Ingat satu, saya masih manusia. Saya masih perlu doa. 所以第一点就是我们还是人，我们需要祷 Saya 告。 duduk di sini berdoa, saya selalu ingat saya manusia, saya masih perlu berdoa. 所以当牧师坐在这里的时候，牧师会想，我还是一个人，我需要祷告。 Yang kedua, 第二点， saya punya Allah. 我有神， Saya punya Allah yang mendengarkan doa saya. 我有听我祷告的 Maka 神， saya berdoa kepada Allah. 所以我要向神祷告， Dan Allah pasti menjawab doa saya. 所以神必会垂听我所求的。 Jadi saudara sekalian kita bersyukur kepada Tuhan. 所以弟兄姊妹们，我们向神感恩， Kita boleh berdoa kepada Tuhan. 我们可以向神祷告。 Terakhir, 最后， ilustrasi di bawah ini sedikit menolong kita memahami apa itu doa. 下面这个例子可以帮助我们有一点点理解什么是祷告。 Cerita tentang seorang anak yang sudah mulai tumbuh besar. 例子就是一个孩子，他已经慢慢长大， Karena dia sudah besar, maka papa mamanya bilang selama ini kamu tidur sama papa mama, sekarang kamu tidur di kamar sendiri. 所以爸爸妈妈说你已经长大了，以前跟爸爸妈妈睡，现在你可以自己在自己的房间睡。 Waktu hari pertama papa mama antar ke kamar, 所以当第一天的时候，爸爸妈妈把他带到他自己的房间， anak itu sangat takut. 孩子害怕， Papa mama bilang nggak usah takut. 爸爸妈妈说不用怕，
kamar papa mama di sebelah. 爸爸妈妈的房间就在隔壁。 Yang kedua, 第二点， di samping ranjang kamu 在你的床头 ada satu tombol 有一个按钮， terhubung ke ke kamar papa mama. 连着爸爸妈妈的房间。 Kamu kapan saja pencet tombol ini, 你任何时候按这个按钮， papa mama pasti datang. 爸爸妈妈就会来， Jadi anak itu tenang. 孩子就很平静。 Dia kapan saja perlu tombol itu, 当孩子什么时候按这个按钮， dia pencet pasti papa mamanya 所以 datang. 他按一下，爸爸妈妈就来了。 Waktu dia mau pipis, pencet papa mamanya datang. 当他要去厕所，他按一下按钮，爸爸妈妈就来了。 Waktu dia tidak bisa tidur perlu orang ngomong, dia pencet papa mamanya datang. 所以当他睡觉的时候，他需要一个人先跟他聊天，他按那个按钮，爸爸妈妈就来了。 Itu gambaran seorang papa mama yang baik. 这个说明了这个爸爸妈妈很好。 Ilustrasi ini tidak sempurna, 这个比喻不是很完美， tapi membantu kita memahami apa artinya doa. 所以但是可以帮助我们理解祷告是什么意思。 Allah Bapa kita seperti orang tua itu tadi. 我们在天上的父如同这对父母， Kita seperti anak kecil itu. 我们就如同这个小孩子。 Papa Mama yaitu Allah Bapa tinggalkan kita di dalam dunia ini. 天上的父神暂时让我们在地上居住 Kita，menghadapi banyak masalah. 我们会有很多的问题， Kita menghadapi banyak kesulitan. 我们有很多的困难。 Papa Allah Bapa kita berkata, jangan khawatir. 我们的父神对我们说：“不要怕， Kamu punya satu tombol. 你们有一个按钮， Tekan tombol itu. 你按那个按钮， Aku hadir di dalam hidupmu. 我就莅临在你的生 Aku 命中， pasti tolong kamu. 我肯定会帮助你。 Tombol itu apa, saudara sekalian? 这个按钮是什么呀？ Itulah doa. 这就是祷告。 Kita bersyukur kepada Tuhan. 我们向神感恩， Allah tidak tinggal jauh-jauh dari kita. 神并不是离我们很远， Jarak antara kita dengan Allah cuma sejauh doa. 我们与神的之间的距离就是祷告的距离。 Karena itu mari kita belajar rajin berdoa. 所以让我们一起学习殷勤祷告。 Hari ini saya mendorong saudara untuk naik kelas di dalam kehidupan berdoa. 牧师鼓励弟兄姊妹在祷告上，我们要更进一步。 Naik kelas pertama lebih sering, lebih rajin, lebih bersemangat berdoa. 我们在祷告的时候要更加的殷勤，更加的更加的频繁。 Naik kelas dalam pengertian ketika kita berdoa, kualitas doa kita lebih baik, tidak melulu minta terus. 所以我们祷告的质量上要有提升，并不要一味的去求啊求啊 Tapi 求 di。dalam ada pujian, pengagungan, pengakuan dosa, tekad dan sebagainya, sehingga doa kita merupakan satu komunikasi yang intim bersama dengan Tuhan. 我们祷告当中要有心智，要有称颂，要有赞美，要有祈求等等。 Tuhan memberkati kita. 求神保守我们， Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Kiranya Bapa di surga menolong kami, 求我们在天上的父帮助我们， supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, 让我们不要只做听道人， tapi menjadi pelaksana firman-Mu. 也要做一个行道的人。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。